Okey, kita sambung mengenai tangen sepunya. So, tangen sepunya kepada dua bulatan ialah satu garis lurus yang merupakan tangen kepada kedua-dua bulatan tersebut. So, secara ringkasnya, tangen sepunya ni melibatkan dua bulatan, okey, dengan satu garisan yang menjadikan dia merupakan garisan tangen untuk kedua-dua bulatan tersebut. Okey, contoh ni bulatan dia. Okey, bulatan. So, ada satu garisan, terpotong. Okey, garisan ni dia menyentuh di bahagian lilitan di sini dan lilitan di situ. So, satu saja garisan yang menyentuh kedua-dua bulatan. Okey, kamu boleh tengok ciri-ciri dia di sini. Okey, lagi cikgu tunjuk kat kamu gambar rajah. Kalau bulatan yang tidak bersentuhan, okey, dia akan menghasilkan 4 tangen sepunya. Untuk bulatan yang bersentuhan di luar, so, kamu akan menghasilkan 3 tangen sepunya. Kalau bulatan itu bersilang, dia akan menghasilkan 2 tangen sepunya. Dan kalau bulatan itu bertindih, dia akan menghasilkan 1 tangen sepunya. Okey, kita tengok contoh. Okey, ini bulatan, dua bulatan yang tidak bertindih dan tidak bersentuhan. Okey, dia melibatkan dua jenis bulatan sama besar dengan kecil dan besar. Dia akan jadikan 4 tangen sepunya. 1, 2, 3, 4. Sama juga yang ni. 1, 2, 3, 4. Alright. Kita tengok yang kedua. Okey, dua bulatan yang bersentuhan. Nampak? Dia bersentuhan di sini. Dia akan mewujudkan 3 tangen sepunya. Sama juga bersentuhan di sini. Ada garisan tangen dan wujud 3 tangen sepunya. Cuba kita tengok yang ketiga. Okey, ini adalah bulatan yang bertindih. Nampak pertindihan di sini, di sini dan pertindihan. Nampak? Okey. So, dia akan mewujudkan 2 atau 1. Ini 1, 2, 1, 2. So, ini tangen sepunya. Alright, nah kita tengok contoh 19. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan dua bulatan yang berpusat A dan B. Okey, ni jari dia 4 cm, ni jari dia 3 cm. Okey, diberi pada kamu PQRS ini adalah tangen sepunya. Jadi dia minta nilai X ni berapa, dia tanya. Okey, kalau kamu perhatikan bagaimana dia melakukan penyelesaian. Pertama sekali dia samakan garisan ni. Dia samakan. Okey, satu garisan ni kalau sini 3 cm, maka di sini dapat juga 3 cm, di sini 1 cm yang menjadikan dia 4 cm. Okey, nampak kan? Kemudian kalau kamu perhatikan ini adalah jejari. Bila jejari di sini pun 4 sebab dia jejari, betul? Dan di sini adalah 3 sebab dia adalah jejari untuk bulatan ni. So 4 tambah 3 jadikan dia 7 cm. Dekat ni boleh dapat? Okey. Now, selepas kamu dah samakan dia ni, nampak garisan ni? Okey, dia akan mewujudkan sebuah segitiga bersudut tegak. Yang mana kamu boleh cari nilai X ini dengan menggunakan kaedah trigonometri. Okey, trigonometri, kita belajar formula dia. Kamu boleh guna sohkah tua. Okey. Sohkah tua. Ataupun kamu boleh guna saya tidak hafal. Kalau saya hafal, tentu tidak susah. Okey. Sin, cos, tangent. Sin, cos, tangent. Okey, atas ni bahasa Inggeris, ni bahasa Melayu. Okey. So, kalau ikut cikgu prefer yang ni lah, bahasa Melayu. Alright. So, mana yang merupakan tentang? Kalau di sini sudut dia, ini adalah tentang. Yang ni bertentangan dengan sudut sampurajah adalah hipotenus dan ini adalah sebelahan. So, kita nak guna apa yang ada nilai hipotenus dan ada nilai sebelahan. Hipotenus dia 7, sebelahan dia 1. Yang ada hipotenus sebelahan ni tentang sebelahan. Tentang tak ada nilai. So, tak boleh guna tentang, tak boleh guna tentang. So, kita nak guna apa? Di sini. Okey, sebelahan dan hipotenus. So, kalau kamu perhatikan sebelahan dia letak sini 1. Hipotenus adalah 7. Okey, so cos X sama dengan 1/7. Jadi, kita nak cari nilai X cos ni, bawa ke tepi. Maka, kamu akan tekan dalam kalkulator kamu, shift cos kurungan 1/7. Maka, kamu akan dapat jawapan X adalah 81.78. So, itu adalah kaedah atau cara untuk mencari sudut tersebut. Alright. Kita tengok pula contoh 20.
Sebatang kayu disandarkan kepada sebuah tayar seperti dalam rajah di sebelah. Okey. Diberi V ialah titik sentuhan. Kalau V ni titik sentuhan, maka garisan ini adalah apa? Tangent. Okey. Di antara tayar dan jalan. W ialah titik sentuhan di antara kayu dan tayar, sementara Y ialah titik sentuhan antara kayu dan jalan raya. So, nampak? Ini juga adalah garisan tangent. Alright. So, diameter tayar ialah 50 cm. Diameter tayar maksudnya garisan ke sini, mai ke sini. Ini pusat bulatan dia. Okey, diameter dia 50. Kalau dia diameter dia 50, jejari dia berapa? Diameter adalah terdiri daripada 2 jejari. So, nak dapatkan jejari, apa kamu buat? 50 bahagi 2. Maka kamu akan dapat di sini 25, di sini juga 25. Okey. Jadi, jarak X, Y, jarak W, Y. Okey, kamu tengok. Ni W, ni ke Y. Dia bagi tahu jarak dia adalah 1.2. Okey, dengan menganggap bahawa jalan raya itu ialah satu garis lurus, jadi dia minta kamu hitungkan VY. Kalau yang ni WY, bagaimana pula dengan VY? Apa jadi garisan ni dengan garisan ni? Okey, ingat balik ciri-ciri yang kita dah belajar hari tu. Sekiranya yang ni adalah garisan tangent dan yang atas ni juga garisan tangent yang bertemu, maka panjang dia adalah sama. Bila panjang dia sama, maka kamu terus dapat jawapan VY adalah 1.2 meter. So, kita tengok jawapan. Nampak? VY kamu akan dapat 1.2 meter. Okey, soalan B. Jarak di antara pusat tayar dengan titik Y. Okey. Dia nak antara ni pusat tayar ke titik Y ni. Okey, bagaimana kamu nak cari atau selesaikan? Okey, kamu tengok. Di sini kamu dapat diameter. Okey, merancang strategi jejari dan nilai. Membuat kesimpulan dan bagaimana kita nak selesaikan untuk B. Okey, dia guna apa di sini? Dia guna teorem Pythagoras. Okey, bagaimana? Kalau kamu perhatikan, segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga bersudut tegak. Nilai yang diberi di sini 0.25 meter. Ataupun kamu boleh tukarkan dia menjadi berapa? 0.25. Ni dia guna sentimeter kan? Okey, sentimeter. Sorry, dia dah tukar dah dalam meter. Okey, sebab apa kena tukar dalam meter? Sebab yang ni pun dia bagi dalam meter. So, kamu tukar bagi sama unit dia dan terus kamu aplikasikan teorem Pythagoras. Ambil 2 tempat perpuluhan, maka kamu dapatlah jawapan dia 1.23. Okey, boleh kan? Cuba membuat soalan uji minda, soalan nombor 1 sahaja. Okey. Cuba buat dan hantar. Macam biasa, gambar rajah ni lukis sebelum kamu hantar atau buat dalam buku teks kamu. Dalam buku latihan kamu. Okey. Terima kasih. Itu saja ya.